Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, sebelum ni saya pernah tanya anda satu soalan. Berminat ke tidak nak belajar programming? So, saya tengok ramai orang komen kat situ bagi respon. Semua kata berminat. So, saya pun duk fikirlah benda apa yang best nak buat kan. So, last saya dapat satu idea. Saya tengok anda semua ni minat pasal networking. Lepas tu, saya selalulah tanya saya benda-benda macam ping dan sebagainya kan. So, saya pun terfikir, apa kata saya tunjuk dekat anda cara-cara nak buat satu alat yang boleh tunjukkan nilai ping kepada server-server mana yang anda suka. Tak kisahlah Google ke, game server ke apa kan. So, benda ni anda boleh buat dengan bahan-bahan yang murah dan dalam video ni saya akan tunjuk dekat anda step by step untuk nak buat benda macam ni. Apa yang anda sedang tengok ni adalah alat tunjuk ping ke Google. So, ini ping minimum, ping maximum dan ping average. So, anda boleh letak benda ni dekat mana-mana untuk tengok nilai ping semasa dalam rumah anda. Okey, so sebelum kita boleh teruskan dengan programming, anda kena ada beberapa benda dulu. Okey, so benda pertama yang anda perlukan adalah benda ni, Node MCU luar version 3 ni ataupun ESP8266 Wi-Fi ni. So anda pergi cari dekat Shopee. So antara kedai yang saya boleh cadangkan adalah daripada Citron ni lah sebab dia pun hantar cepat. Okey, so kalau anda jumpa daripada kedai-kedai lain pun boleh juga, tak ada masalah anda nak beli. Benda kedua yang anda perlukan pula adalah yang MAX7219 dot matrix display module ni. Tapi pastikan anda beli yang 4-in-1 punya display sebab dia ada jual yang satu saja. Okey, so saya beli daripada kedai ni lah untuk buat contoh ni. So harga dia pun dalam RM18.92 ni. So kalau anda jumpa dekat kedai lain pun boleh beli, tak ada masalah. Janji benda ni sama. Memandangkan ini adalah tutorial untuk beginner, maka saya akan gunakan platform yang mudah. So, kita akan gunakan Arduino. So, anda pergi ke Google dan search untuk Arduino dan daripada search result tu anda boleh nampak perkataan software ni kan. Anda klik dekat situ dan anda boleh download Arduino punya application tu. So, dia ada banyak platform, ada untuk Windows, ada untuk Mac. So, saya akan download untuk Mac untuk contoh ni, tapi anda download untuk Windows lah. Tapi anda jangan risau, benda tu adalah sama lah untuk Windows ataupun Mac. Okay, so sekarang ni download dia punya installer dulu. Kalau anda download untuk Windows, maka anda just run dia punya installer tu lepas anda dah download, install macam biasa. Tapi kalau untuk Mac, dia lagi mudah. Anda akan nampak file arduino.app ni, anda cuma kena drag masuk dalam application folder sahaja. Jadi lepas anda dah install application Arduino tu, maka run lah application tu. So anda akan nampak interface macam ni. So kalau anda nampak benda ni, betul lah tu, okey dah tu. Seterusnya, anda kena download driver untuk nak guna ESP8266 tu. Okay, so anda pergi kat page GitHub saya ni. Dia punya page link tu ada dalam video description ni. So, dekat situ ada satu bahagian saya tulis installing Node MCU driver for Mac OS dan Windows. Anda klik dekat link tu. So, bila anda klik dekat situ, dia akan bawa anda kepada page ni. So, dekat page ni pula, anda klik dekat bahagian download ni. Dan kemudian anda download lah driver. Macam kalau saya download untuk Mac, maka anda download lah untuk Windows kalau anda pakai Windows. Bila driver download tu dah selesai, maka anda run lah installer tu macam biasa. Macam yang ni saya tunjuklah demo macam mana saya install driver tu dekat dalam Mac. So kalau anda pakai Windows, just ikut sajalah arahan dia sampai habis installation tu. Okay, so bila dah habis installation driver ni, sekarang saya akan tunjuk dekat anda cara nak gunakan ESP8266 dengan Arduino. Okay, anda pergi buka balik saya punya GitHub punya page tu dan turun kepada bahagian bawah di mana saya tunjuk dekat situ how to use ESP8266 with Arduino IDE. Tengok dekat point nombor 2 tu dia ada satu link, anda copy link tu dulu. Lepas anda dah copy link tu, buka Arduino anda dan pergi dekat dia punya preferences. Lepas tu anda akan nampak window ni. Okey, anda tengok dekat bawah dia tulis additional board managers URLs tu, anda paste link yang anda copy tadi kat dalam tu. Lepas tu anda tekan OK. Seterusnya kita akan install board manager untuk ESP8266. Anda tekan dekat bahagian tools ni. Anda akan nampak satu menu, anda akan nampak dia tulis board dekat situ. Dia tulislah Arduino Uno ke apa ke. Okey, lepas tu anda akan nampak satu menu baru tepi ni. Anda tekan dekat board manager. Okey, so dalam board manager ni, anda tulis ESP8266. Lepas tu, dia akan keluar result ni, ESP8266 community ni. Anda tekan install. Jadi sekarang ni dia akan install lah ESP8266 punya board tu. So anda tunggulah sampai habis proses installation ni.
Proses ni kita kena buat untuk nak membolehkan kita nak gunakan application Arduino ni untuk nak tulis coding kepada kita punya ESP8266 tu. So, bila installation dah habis, anda tekanlah close. Okey, sekarang sambungkan anda punya ESP8266 ni dengan kabel micro USB ke USB. Dia ada lubang kat belakang tu, anda cocok macam ni. Lepas tu yang kepala USB tu anda cocoklah pergi dekat komputer. Ini saya pakai USB hub, so anda cocoklah kat komputer sama saja. So inilah dia punya sambungan. Benda seterusnya, kita nak beritahu kita punya Arduino yang kita nak gunakan ESP8266. Anda tekan dekat tools ni, pergi dekat board. Lepas tu anda nampak ESP8266 dekat situ. Dekat senarai yang keluar belah tepi ni, anda pilih Node MCU 1.0 ni yang ditulis ESP12E module ni. Klik dekat situ. Sekarang kita kena beritahu Arduino ESP8266 kita ni bersambung dekat port mana. Anda klik dekat tool, lepas tu tengok bahagian port ni. Dan dia akan tunjukkan satu senarai. Saya punya ESP itu bersambung dekat yang bawah ni, di EVCU USB serial ni. So, kalau anda punya tu, anda kena carilah anda cocok dekat USB port mana tadi. Sebelum kita teruskan, saya akan terangkan dulu sikit pasal Arduino IDE ni. So, masa first time anda buka, anda akan nampak skrin macam ni. Benda putih ni, dia panggil sebagai sketch. So, sketch ni adalah tempat kita nak tulis kita punya coding yang akan di-upload masuk ke dalam ESP8266 tu nanti. Coding yang anda tengah tengok ni dipanggil sebagai sketch kosong. So nanti bila anda dah buat wiring semua, kita akan try upload satu sketch kosong ni ke dalam ESP8266 untuk nak test connection semua. Untuk nak uploadkan sketch, anda cuma kena tekan butang upload ni nanti. Alright, so sekarang ni kita akan sambungkan ESP8266 kita ni kepada dot matrix display tu. So inilah dia punya wiring diagram. Alright, so saya akan tunjukkan cara-cara nak sambungkan pin ni. Okay, so first kali saya akan sambungkan pin VCC dekat atas display ni. Saya gunakan kabel color biru ni. Okay, so saya akan sambungkan ujung ni pergi ke pin 3V dekat atas ESP8266. Susah sikit nak masuk. Kecil. Ni, yang ni 3V. Okay, so yang tu pin yang pertama. Alright, so pin yang kedua pula, saya akan cocok ke GND dekat atas display tu. GND tu untuk ground lah. So saya gunakan kabel color ungu ni. Okay, so dekat atas ESP8266 ni, saya akan cocok dekat atas pin G. So dia sebelah-sebelah macam ni. Color ungu untuk yang ground tu. Okay, so saya akan ambil macam kabel color kelabu sikit ni. Saya cocok dekat dia punya DIN punya pin pula. Okay, so DIN punya pin dekat atas display ni. Ambil kabel kelabu tu balik. Dia akan sambung ke pin D8. Macam ni. Alright. Okay, so seterusnya pin CS ni. Ni saya pakai kabel color putih ni. Cocok dekat situ. Minta maaf lah saya punya kabel semua color dekat-dekat nak sama. Saya dah tak ada kabel color-color lain. Okay. So yang CS ni, color putih, pergi ke pin D7. Sebelah dia macam ni. Alright. So kabel yang terakhir ni, saya cocok ke pin CLK. Ni color hitam ni. So CLK ni dekat atas display, sambung ke pin D6. Dekat atas ESP tu. Macam tu. Okay, so tapi kalau anda tak nampak dalam video ni tak jelas, rujuk balik diagram ni. Anda pause video ni dekat sini dan ikutlah dia punya wiring diagram ni. Dekat sini saya nak tunjuk satu masalah yang saya jumpa bagi pengguna macOS Big Sur yang baru ni. So bila saya nak upload satu program kosong ke dalam saya punya ESP8266 ni, saya dapat masalah macam ni. Jadi sekiranya anda pakai Windows dan anda dapat error yang sama macam ni yang saya highlight ni, maka kita kena buat proses yang seterusnya untuk nak perbetulkan isu Pi serial ni. Jadi sekarang pergi balik dekat saya punya GitHub page tu dan pergi ke bahagian known issues. So dekat situ saya ada highlight tentang isu ni. Dekat bahagian solution tu saya ada bagi link untuk download dua file. Anda download kedua-dua zip file tu dekat item nombor 1 dan nombor 2.
Dekat item nombor 3 tu saya dah tulis satu path kepada satu directory. So yang ni untuk Mac, tapi sepatutnya untuk Windows pun sama. Anda copy path tu. Lepas tu kita akan buka dia punya folder tu. Seterusnya, anda extract content zip file tu. So, anda akan dapat dua folder macam ni. Okay, sekarang buka folder yang saya suruh anda buka dalam GitHub punya page tu. Jadi, ini adalah cara kalau anda gunakan Mac untuk nak buka folder tu. Kalau anda pakai Windows, anda gunakanlah Windows Explorer dan buka folder utama dia ni. Okay, sekarang saya akan buka window yang saya download dua zip file tadi tu dan saya akan tunjuk dekat anda apa yang nak di-copy. So, kalau anda tengok dekat folder atas ni, dia ada dua benda yang kita nak buang konten dia. Benda pertama, kita nak klik dekat ESP tool ni. Anda tengok benda dalam ni, anda delete buang semua. Move to trash ke, delete ke apa ke. Pergi ke apa yang kita download tadi tu, copy seluruh konten tu, masuk dalam folder tu tadi. Kita nak ganti semua dalam tu. Sama juga untuk PySerial ni, anda pergi ambil yang anda download tu, anda delete dulu apa yang ada dalam original folder tu. Lepas tu, anda copy semua konten tu masuk ke dalam folder yang asal tu. Tapi anda kena ingat, proses ni anda hanya kena buat kalau anda ada masalah bila nak upload ke ESP tu. Okey, so sekarang kita cuba upload satu program kosong ke dalam kita punya ESP8266 tu. Kalau tak ada masalah, anda akan nampak information macam ni dekat bahagian bawah ni. Jadi apa yang anda nampak dia duk tulis writing at berapa persen ni, itulah dia proses program Arduino ni duk upload application masuk dalam anda punya ESP8266. So anda tunggulah dia sampai habis, maksudnya sampai 100% dan sampai dia keluar dia tulis living ni. Sekarang ni, kita hanya upload satu program kosong ke dalam kita punya ESP8266 ni sebab kita nak testing lah semua benda ni jalan elok ke tak. So, kalau lepas anda dah habis upload, maksudnya bila benda ni dah selesai semua, anda tak akan nampak apa-apa perubahan lah dekat anda punya ESP8266. Apa yang anda akan nampak adalah lampu biru ni duk berkelip-kelip lah masa proses upload tu duk berjalan. Itu je. Jadi sekarang kita akan download beberapa file yang kita perlukan untuk nak buat application ni. So anda pergi balik dekat saya punya GitHub page tu dan anda tengok dekat bahagian Required Software and Libraries. Kita nak download dia punya libraries dulu. Dua library yang kita nak download tu adalah MD_Parola dan MD_Max72XX ni. Anda klik dekat link yang ada sebelah tu dan dia akan bawa anda kepada satu page GitHub macam ni. Dekat belah kanan atas tu ada satu butang kod color hijau tu, anda tekan benda tu dan tekan download zip. Jadi sekarang ni akan ada satu file zip yang akan di-download. Anda boleh tengoklah dekat download status ke apa ke. Okey, so lepas dah selesai download ni, pergi balik kepada saya punya page GitHub tu. So kalau tadi anda download yang MD Parola tu, sekarang download benda yang kedua yang MD_Max72XX tu. Sama macam tadi, klik dekat kod dan tekan butang download zip. Bila dah selesai download, anda patut nampak dua file macam ni lah dalam anda punya download folder. Okey, sekarang saya akan tunjuk dekat anda cara nak install library tu pula. Buka anda punya Arduino dan tekan sketch ni. Lepas tu pilih include library. Dalam menu baru tu anda tekan add zip library. Jadi sekarang ni anda kena pilih zip file yang kita download tadi. So buka folder tempat anda download benda tu dan pilih zip file. So anda kena buat benda ni untuk kedua-dua file .zip tu. Inilah dia cara macam mana kita install library ke dalam Arduino menggunakan zip file. Okey, so sekarang kita akan download source code untuk program kita ni. So, pergi balik dekat saya punya GitHub page. Anda tengok dekat belah kanan atas tu ada satu butang kod color hijau tu. Tekan butang tu dan pilih download zip. So, nanti akan ada satu zip file yang di-download ke komputer anda. Buka zip file yang anda download tadi tu dan anda akan dapat folder yang ada konten macam ni. Sekarang, double klik dekat file yang .ino ni. Application Arduino akan keluarkan mesej ni, anda tekan je OK. Jadi sekarang akan wujud satu folder macam ni. OK, sekarang drag file yang .h ni masuk kat dalam folder baru tadi tu. Jadi dalam folder tu akan ada dua file, satu .ino, satu .h macam ni. OK, so sekarang double klik balik file .ino tu.
Jadi inilah dia source code untuk program kita. Okey, so anda akan nampak dua tab dekat atas ni. Yang .h ni anda tak payah kacau apa-apa. Anda cuma buka yang ESP8266 ni. Jadi sebelum anda boleh upload file ni masuk ke dalam anda punya ESP8266, anda kena ubah setting dekat Wi-Fi ni. So masukkan anda punya Wi-Fi SSID dekat sini. Nah, macam saya punya Wi-Fi SSID, nama dia Pendakwah Teknologi. Okey, lepas tu anda kena masukkan Wi-Fi password dekat bawah ni pula. So macam saya punya password adalah Wi-Fi password. So ini adalah contoh saya lah. Untuk contoh ni, saya nak suruh application ni ping ke google.com. So, kalau anda nak ping ke tempat lain, anda tukarlah dekat bahagian domain ni. Anda padam google.com tu dan tulislah domain apa yang anda nak. Okey, so sekarang jom kita upload benda ni masuk ke dalam kita punya ESP8266. Tekan butang upload ni. Maka sekarang Arduino akan compile lah program ni dan akan diuploadkan masuk ke dalam kita punya ESP8266. So tunggulah proses ni sampai habis. Jadi apabila proses uploading dan compilation ni dah selesai, maka anda akan nampak perkataan Wi-Fi macam ni keluar atas anda punya LED display. Ini maksudnya dia tengah nak connect kepada anda punya Wi-Fi. Bila connection tu dah OK, dia akan keluar macam ni. Wi-Fi OK. Itu maksudnya connection tu dah OK. So sekarang dia akan start ping kepada domain yang kita nak lah. So dalam case ni saya gunakan Google. So saya suruh dia tulis perkataan Google ni. So bila sekarang ni dia tunjuk lah ping minimum berapa, maksimum berapa, average berapa millisecond. So inilah dia. Jadi kalau anda ping domain lain, maka anda tukarlah source code tu untuk dia tulis domain apa yang anda nak ping tu. Dalam source code yang saya buat ni, saya dah tulis komen bagi setiap line. Jadi anda boleh tengoklah apa yang setiap line coding tu buat. So anda bolehlah cuba ganti apa-apa yang patut untuk nak tengok dia punya result dekat atas anda punya screen display tu. Jadi itulah dia cara nak buat alat yang boleh tunjukkan nilai ping. InsyaAllah lepas ni saya akan buat video-video lain lagi pasal programming ni. So anda cubalah buat benda ni. So kalau anda ada apa-apa soalan, maka tulislah dekat komen dan insyaAllah saya akan cuba membantu anda. Alright, so kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ni. So seperti biasa, kalau episod ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton episod ni. Assalamualaikum.